Hari ni proses ke berapa ya? Ke 27 apa nak raya. Okey, yang berbahagia ceramah jemputan kita Azura Kim yang saya dalam ramai pengikut dia ataupun pernah program-program yang beliau lakukan, dan seluruh warga kerja sini Malaysia senang. Lepas ni sudah banyak kosong lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni hari program kita yang kedua bersama Dr. Azura. Dan macam semalam kita pun ada generasi, kita ada 3 kuis sampel raya. Jadi tuan-tuan beri perhatian terhadap ceramah beliau. Nanti dia akan bukakan soalan kuis, jawab, dan kita bagi hadiah dan kita bagi duit raya. Kita tak bagi tiket kapal terbang, itu beli sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menyebut Dr. Azura. Jadi tapi dia bukan duduk di situ saja, dia terus mengorak langkah dari ilmu. Dan sekarang salah seorang yang memberi ceramah yang terkenal di Malaysia, keluar di TV, keluar di newspaper, di media sosial dan sebagainya. Tuan-tuan boleh ikuti beliau dalam Facebook dia, Dr. Azura. Sekarang dia tengah buat khusus. Saya pernah jumpa dia kali ketiga. Yang pertama dulu dia pernah datang, ingat tak? Dia cerita bagaimana kita nak mengenal orang melalui tulisan. Dia buat khusus. Tapi pagi ni bukan tajuk tersebut. Pagi ni adalah bagaimana kita nak keluar daripada comfort zone untuk majukan diri kita. Jangan berada di tempat yang sama je. Okay? Jadi saya persilakan yang bahagia Dr. Azura untuk memberi nama kepada pekerja-pekerja sini yang disayangi pada pagi ini. Dan tuan-tuan, kita pun rakam dalam YouTube. Semalam punya jangkauan dalam YouTube semalam Datuk Tuan Hafizah Musa. Tuan-tuan boleh tengok YouTube Ziman Story full set 57 minit. Okay, silakan. Assalamualaikum, kita tengok video tu boleh? Okey, jom. Tak ada bunyi pula videonya. Sekejap Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa yang pernah join Saya Suka ni? Ada tak? Cuba tak tanya. Ada ramai yang tak pernah Okey, jadi disebabkan kita tak pernah, kita tengok video tu boleh? Okey, jom. Tak ada bunyi. Ada tuan? Siapa tahu tajuk kita pada pagi ini? Tak tahu? Tak tahu, tak tunggu sekejap Okey, tak apa. Sementara kita tunggu kita punya video buka, boleh ke kita buat satu aktiviti? Boleh ke boleh saya tak dengar suara dah? Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita sebelum kita mulakan aktiviti, kita mulakan dengan baca untuk Al-Fatihah, boleh? Boleh. Allah bagi kita sekali kebaikan, keberkatan dan juga afiat dan kita semua, insya-Allah. Amin. Kita mulakan dengan aktiviti, boleh ya? Boleh ke saya nak dalam kumpulan ni, dalam sini, kita bagikan kepada 4 kumpulan, boleh? Boleh belah sini satu kumpulan, belah belakang satu kumpulan. Boleh bangun? Bangun dan bergerak pergi ke tempat-tempat yang agak kosong. Boleh? Macam kat sini yang depan, boleh ke depan sini. Boleh? 4 kumpulan. Maknanya yang kat sana 1, 2, 3, 4. Okey, ini satu kumpulan. Boleh, jom kita bangun. Dia bangun, jom kita bangun. Okey,
belah, mungkin belah sana satu, sini satu, sana satu. Boleh cari tempat untuk dapatkan tempat kosong 4 kumpulan. Kalau kat sini, mungkin sekejap kita boleh ketepikan kursi, boleh? Kita buat dalam masa, jom kita bangun. Kita buat dalam masa 10 minit. Okey. Dapat kumpulan masing-masing. Okey, kat sini satu kumpulan, belakang satu kumpulan. Ini macam rumah santai ni, ini macam masa sini-sini. Boleh masa sini-sini. Okey. Okey. Okey, semua dah ada kumpulan ya? Okey, boleh fokus dengan saya? Boleh. Okey, sebelum tu kita buat state management boleh? State management tu nak make sure kita tetap tetap dalam keadaan semangat. Boleh? Okey, semangat dia tetap. Okey. Semua dalam kumpulan masing-masing boleh angkat tangan macam ni. Kaki buat kuda-kuda ke depan. Yeay. Okey. Ikut saya boleh? Fokus dengan saya boleh? Okey, jom kita buat. Ikut saya. Hari ini saya fokus. Saya fokus. Saya semangat. Saya semangat. Apa lagi satu? Apa? Ada apa Fokus, satu semangat satu lagi. Ceria ke? Rajin ke? Nak belajar ke? Kaya ke? Nak kaya ke? Bagi satu cepat. Nak apa? Nak bahagia. Okey, jom. Ikut lagi. Lagi saya. Okey, jom ikut saya. Tangan ke depan, genggam. Buatkan tangan. Okey, kaki ke depan, kuda-kuda. Siap? Hari ini saya fokus. Saya fokus. Saya semangat. Saya semangat. Saya bahagia. Saya bahagia. Yes. Yes, yes, yes. Rasa bahagia tak? Okey, jadi sekali kita nak buat satu aktiviti boleh ya? Cuba tengok dalam duduk dalam kumpulan buat pulasan. Kalau tak dapat pulasan pun pandang hadap kawan-kawan. Kalau tak, okey, sini perempuan. Okey, dekat dengan kawan. Boleh fokus dengan saya? Okey. Saya nak buat satu aktiviti. Kita akan tukar kita punya tugasan, boleh? Tugasan pertama. Tugasan pertama, saya nak semua untuk jadi si buta dan si peka. Okey, saya nak kumpulan kali saya nak kumpulan ini jadi si buta dan si peka. Boleh? Okey, kumpulan si buta dan si peka. Yang sana saya nak jadi bukan si buta, bukan. Ini buta sahaja, buta sahaja. Buta sahaja. Sana peka dan bisu. Boleh. Ingat ya, sana apa? Okey, ini hujung tangannya. Boleh? Cuba macam mana hujung tangan mana? Pilih yang mana-mana ya. Sini kaki sebelah pula ya. Tidak ada. Okey, boleh? Ingat ya masing-masing. Sekarang saya nak semua dengan karakter masing-masing cuba lakukan tugasan kat rumah. Dengan sebagai apa tadi? Buta, bisu dan peka, hujung tangan, hujung kaki. Contohnya sekali kita nak buka puasa petang nanti, cuba dengan keadaan kita buat air dan memasak. Boleh? Cuba buat. 1, 2, 3. Tengok kawan-kawan siapa yang tak buat, cubit tangannya. Buat gaya. Macam mana lah kita nak memasak. Lepas tu nak hidang atas
Sekali fokus dengan saya. Sekarang ni, yang ni tadi apa? Sekarang kat sini kita posting. Ini pula. Okey. Nanti tukar pula. Sekarang ni, sini pula hujung kaki. Sana buta. Sini pisu dan pekak. Sini hujung kanan. Sekarang ni dah hidang atas meja. Suap anak makan. Okey, tanpa kesalahan. Kita tukar pula. Sekarang ini tadi apa? Hujung kaki. Sekarang ni, kumpulan ni hujung tangan. Sana hujung kaki. Sini buta. Buta dah belum? Belum. Buta. Dan ini pisu dan bekak. Sekarang ni, kita dah suruh anak makan kan? Angkat pinggan kemas dan basuh pinggan di sini. Macam-macam keadaan badan kita. Ada yang buat, ada gini jadi kawan-kawannya. Okey, sekarang kita tukar lah. Sini tadi apa? Sekarang hujung kaki. Sekarang apa nak belum? Yang berapa? Bisu dan pekak. Bisu dan pekak belum ya? Bisu dan pekak. Sekarang yang berapa? Hujung kaki. Hujung tangan. Hujung tangan belum ya? Hujung kaki dah? Belum hujung kaki. Apa yang belum? Belum. Sekarang ni dengan keadaan kita dah masuk pinggan kan? Sekarang ni angkat baju di ampayan. Macam mana angkat baju di ampayan? Dengan kaki, dengan tangan. Okey dah? Okey, baik, alhamdulillah. Jemput duduk di kursi masing-masing. Siapa yang rasa aktiviti tadi kelakar? Ada tak? Kelakar. Siapa yang rasa aktiviti tadi macam susah nak buat lah sebenarnya? Nak basuh pinggan dengan kaki tak ada, tangan tak ada kan? Setuju dengan saya? Jadi, kita yang tajuk pagi ni adalah tak ada bukaan. Tajuk, kita tajuk. Tajuk kita pagi ni adalah berani berubah untuk majukan diri. Tajuk ni coach saya yang bagi pada saya. Dan sebenarnya, saya semalam dapat tajuk ni tau. Macam tajuk ni sebenarnya senang, pada saya sangat senang. Tapi pagi tadi, masa saya bangun subuh, Allah bagi saya satu ilham. Saya kena share tentang apa yang saya nak share hari ni lah, yang saya nak share. Iaitu tadi bila buat kerja dengan kaki tak ada, macam mana rasa? Susah kan? Betul, saya nak share satu cerita. Saya sebelum ni, kalau kenal saya, alhamdulillah sebenarnya Allah bagi saya macam-macam. Tapi sebelum ni, kalau kenal saya sebelum ni, Masya Allah subhanallah, saya ada satu pemikiran yang sangat negatif. Saya banyak skeptikal. Faham ke skeptikal tu apa? Macam selalu dalam keadaan ragu, negatif, rasa tak boleh buat. Dan saya rasa saya macam tak cukup. Tak cukup, kenapalah aku, tak bestnya, kenapa macam ni. Saya ada selalu pemikiran macam tu kat otak saya. Dan menyebabkan hidup saya rasa macam tak puas, tak best. Dan yang menariknya saya tak sedar.
yang angkat tangan je ke? Yang lain tak ada? Okey, barulah tanya betul-betul barulah angkat tangan. Bayangkan di usia saya muda masa tu, umur 24 tahun, saya bersalin anak sulung. Bersalin anak sulung, saya dah kena darah tinggi. Doktor dah suruh saya kalau tak keluar baby daripada bila umur macam ni, minggu macam ni, doktor akan season. Tapi alhamdulillah, doktor induce baby keluar. Dan bila anak kedua, sama juga. Anak kedua pun saya bersalin dengan keadaan doktor cakap masuk je baby 35 minggu, saya bersalin. Sebab kenapa? Sebab saya tak pandang minus tekanan, saya terlalu banyak thinking on negative things, menyebabkan saya kena muda-muda bersalin dan kena darah tinggi. Okey, itu anak kedua. Anak ketiga, alhamdulillah, masa tu saya jumpa doktor yang betul. Dia Chinese doktor, masa tu kat KPJ, satu tahun KPJ Selangor, kat section. Dia cakap, Nor, taklah senang. Tahu, dari rumah saya tahun lepas saya datang sini 15 minit je rumah saya, tapi tahun ni saya kerja rumah lain 20 minit je sini. Tambah 5 minit. Dan bersalin saya jumpa Chinese doktor tau. Doktor tu cakap dengan saya, Azura, you don't stress yourself, you don't push yourself, jangan tengok dekat corner-corner. Faham tak corner-corner tu maksudnya apa? Kalau perempuan-perempuan ni, mak-mak, wanita-wanita, corner-corner sebab ada apa? Ada banyak hampa. Jadi doktor tak bagi tengok. Dia cakap, tak payah tengok, jangan tension, kau buat apa yang boleh je, okey. Jadi masa saya mengandung anak ketiga, saya buat mana yang boleh. Saya tak push. Saya jenis push diri saya kan, saya tak push. Relax, tenang-tenang. Tapi tak boleh kerja, kena ada KPI kan. Tetap kena follow KPI. Nanti kalau kat rumah, nampak habuk, bantu tak lipat tak apa. Dan okey, anak saya bersalin masa tu tapi borderline. Anak yang keempat, masa tu saya bersalin dalam keadaan saya tengah buat PhD. Dan masa tu PhD saya Allah bagi sangat hebat ujian dia. Dan masa tu macam-macam yang terjadi dalam hidup saya, yang menyebabkan saya collect data saya buat PhD saya, collect data saya dekat UK dan Australia. Balik dari UK dan Australia tu, pergi check up. Lusa tu saya pergi check up, doktor tak bagi balik. Kenapa? Sebab blood pressure saya dah sangat tinggi, dan baby dah slow heartbeat, dah slow, dan baby dah pusing, dah terbelit. Jadi apa dia punya solusi? Terus masuk Caesar. Doktor cakap, okey, jom kita di Caesar. Okey, saya pun belahlah, doktor belahlah perut saya. Dan itulah dia anak saya yang keempat. Alhamdulillah, dia on liquor, sekarang dah umur 12 tahun. Jadi bila kisah saya dulu ni menyebabkan hidup saya tak present, habis umur saya cuma sekolah, umur 20 lebih dah ada line kat sini. Jadi perempuan kan tak suka kan? Ada line kat sini kan? Kalau boleh kan? Tapi muda-muda dah, saya dah kena macam tu. Dan bila saya mula belajar, saya mula masuk Malaysia Timur, belajar, kan saya faham yang hidup kita, in order kita nak ubah, nak majukan diri kita, siapa setuju kita kena ubah kat sini? Saya sebelum selalu merungut, rasa tak boleh, kenapa aku dapat macam ni, makan ni kenapa tak sedap, kau punya lagi besar, kenapa aku punya, selalu macam tu. Pernah jumpa kawan-kawan macam tu? Suka tak kawan yang dia? Stress ya? Rasa tak boleh. Jadi dari situlah bila saya mula mengamati, saya mula belajar masuk Malaysia Timur, saya tahu konsep nak ubah hidup ni first kena bermula di sini. Dan yang menarik ni mula kat mana? Saya tak tahu mula kat mana. Boleh bantu saya? Siapa tahu mula dari mana? Kalau tahu, siapa yang tahu, siapa yang betul, saya nak bagi hadiah. Ada ke hadiah? Ada? Okey, ada. Ada ke? Mula mana? Hati. Betul, tapi ada lagi. Siapa tahu? Siapa nak tahu?
Give up. Cuba tengok saya ada give up tak? Dari sini je tapi mana? Sinilah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa faham maksud jiwa? Kata, oh kita kena sucikan jiwa. Faham apa maksud jiwa? Jiwa tu apa maksudnya? Ya? Ha? Nurani kita lagi? What? Tak dengar lah. Diri kita sendiri. Siapa yang tahu apakah maksud jiwa yang kita cakap, oh kena bersihkan jiwa? Siapa tahu? Nak tahu tak? Oh, dua soalan saya kena jawab. Maksud jiwa adalah gabungan pemikiran dan juga jiwa di sini, perasaan. Sini dan sini. Jadi, sini bolak-balik kan? Sekejap kita sayang suami, sekejap menyapa kan? Dia bolak-balik betul kan? Jadi, apa yang kita kena betulkan, kita kena betulkan kat sini. Sini akan pergi ke sini. Tapi jawapan nak mula kat mana adalah Sini. the power of dia. Apa dia? Bersyukur. Sama setuju dengan saya. It is very powerful. Ini sangat powerful. Bagaimana kita nak ubah hidup kita? Permulaannya a simple thing. Tak payah komplain makanan. Makanan terasa tak payah komplain. Sekecil-kecil tu kita tak komplain. Dan syukurkan, alhamdulillah hidup kita akan berubah. Siapa setuju? Ya? Syukur ya? Okey. Rahsia yang bukan rahsia lagi. Bayangkan kisah saya dulu hidup tak best kan? Siapa yang macam pernah mengalami macam tu? Ataupun tak ada mengalami? Saya je mengalami. Tak ada kan? Tapi saya tak best. Life saya tak best. Tapi Masya Allah Subhanallah, apabila saya tahu rahsia ni, yang rahsia bukan lagi rahsia, Masya Allah Subhanallah, siapa setuju dengan saya, kita akan sentiasa tersenyum. Tadi nak bahagia kan? Hati akan sentiasa rasa bahagia. Siapa suka? Suka. Siapa yang nak bahagia kat sini? Okey. Angkat tangan. Tak semua nak rasa bahagia ke? Okey. Alhamdulillah. Jadi, tadi saya ceritakan hidup saya sebelum ni, sebelum saya faham the power of gratitude. Dan ini sebenarnya adalah formula magic bagaimana nak mengubah kehidupan kita. Saya nak ini nanti hujung kita akan ada assignment. Boleh ada assignment bagaimana kita mula sekarang ini dan kita tengok 30 hari lagi ataupun nanti raya nanti apa yang terjadi kepada kita. Siapa nak? Okay. Dan ini bukan saya yang cakap. Ini adalah memang dalam Quran. Allah dah sebut. Siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat kan, rezeki, rezeki pandai. Dan siapa yang kufur Allah akan tambah apa dia tambah apa? Azab. Syukur ni sekecil-kecil nanti saya akan kongsikan macam mana kita nak tunjukkan kepada Tuhan yang kita rasa bersyukur. Dan maksud yang sebalik syukur apa dia? Kalau kat sini kufur kan? Kalau syukur sebaliknya adalah siapa tahu? Tak bersyukurlah. Tak bersyukurlah. Jadi, fahamkan apabila kita tidak bersyukur dengan apa yang kita ada, asyik komplain. Dan semalam saya masuk dekat program siapa yang tengok dekat TV Al-Hijrah Quran Hour. Saya nak tengok tak? Tak apa, nanti lepas ni kita tengok Quran Hour, Ustaz tu kupas tentang siapakah dia kupas tentang surah yang kan iblis, macam iblis boleh jadi iblis. Macam mana Nabi Adam boleh turun ke syurga, turun ke bumi. Siapa tahu kisah? Tahu tak? Tahu kan? Maknanya siapa yang ganggu Nabi Adam? Siapa yang goda Nabi Adam? Iblis. Kenapa iblis goda Nabi Adam? Sebab dia dendam kan? Sebab dia tak nak sujud kepada, dia sujud untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Sebab kenapa dia rasa dia dah bagus? Kenapa Nabi Adam pula jadi khalifah? Jadi dia tak nak sujud, dia rasa yang dia lebih bagus daripada Nabi Adam. Dan dia cakap dengan Allah, kenapa? Kenapa? Dan kat sini Ustaz kupas yang ini adalah salah satu gaya orang yang tidak bersyukur, tidak hormat, tidak respect, kemudian tidak dia deny. Itu adalah
antara golongan yang tidak bersyukur. Dan kat sini kalau kita ayat ni kan powerful. Sebab kenapa? Dengan syukur Allah akan tambah nikmat. Nikmat tu kita tak tahu nikmat apa yang ada dan nikmat apa yang sesuai untuk kita. Siapa setuju? Kadang-kadang kita ingat nikmat dapat gaji yang tinggi. Siapa suka gaji tinggi? Duit angkat tangan. Kat sini je suka gaji tinggi. Yang lain tak nak gaji tinggi ya? Cuba angkat tinggi-tinggi. Kadang-kadang kan tuan kan, kadang-kadang kita ingat nikmat dengan gaji tinggi itu nikmat. Tapi kita tak sedar yang sebenarnya ada banyak lagi nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Cuba tengok sekeliling kita. Tengok tangan. Tadi kan kita buat aktiviti. Cuba rasa jika kita tidak ada kaki. Bukankah kaki ini Allah bagi nikmat kepada kita? Setuju? Allah bagi mata, nikmat terbesar. Allah bagi telinga, Allah bagi tangan. Dan selama ini, adakah kita betul-betul syukur dan hargai dengan apa yang Tuhan bagi kepada kita? Siapa yang tidak bersyukur walaupun kecil-kecil, macam mana Allah nak bagi yang lebih besar? Kata nak hidup yang lebih bahagia, lebih best, gaji yang tinggi. Macam mana Allah nak bagi lebih, tetapi kita tidak hargai dengan apa yang kita ada. Okey? Dan sebenarnya saya suka ni saya suka sangat ni. Kita nak tenang, kita nak banyak lagi pencapaian dalam hidup kita. Setuju kan sebenarnya? Kita nak banyak. Siapa setuju dengan saya nak banyak pencapaian? Siapa yang belum kahwin kat sini? Nak dapat pasangan yang kita nak belum kahwin lagi. Salah. Belum kahwin yang pertama. Kalau lagi kat sini semua boleh angkat tangan je. Tadi pun boleh angkat tangan. Okey. Kalau kita nak dapat pasangan, betul kan? Yang bahagia, nak dapat anak-anak. Setuju? Kita nak anak-anak yang berjaya dunia akhirat. Dan ini semua pencapaian dalam hidup kan? Dan ini formulanya. Kalau kita nak pencapaian yang banyak dalam hidup kita, dia kena bermula dengan tenang. Tenang. Siapa yang rasa macam tak tenang kat sini? Oh, kat sini tenang-tenang muka, sejuk tengok, sejuk mata memandang kat sini kan? Okey, kat sini saya tunjuklah kat sini kan? Kat sini ultimate consciousness, kat sini kalau tengok kat sini atas, makna love, joy, peace and enlightenment. So kat sini ada tenang, color purple. Dan dikatakan mengikut kajian, apabila kita tenang, insya-Allah kita bila dah tenang dalaman clear, kita syukur, kita rasa bahagia. Dan dia menyebabkan kita punya potensi akan mula keluar, mula menyerah. Bayangkan kita cik memungut, rasa tak cukup, rasa potensi kita boleh keluar tak? Dia tak keluar. Dia akan duduk di tahap yang sama. Kita tengok orang lain ke depan, maju ke depan, kita duduk kat tempat yang sama. Dan kita kata, kenapa lah aku kat sini tak naik gaji, kenapa lah aku tak naik pangkat, orang tu naik tak adil dan sebagainya. Sedangkan semuanya bermula di sini. Potensi kita tidak terselam, bos tak nampak apa kekuatan kita. Sebab kita tak clear. Bermula dengan syukur. Kemudian bila potensi mula keluar, kat situlah kita akan nampak ada banyak pencapaian dalam hidup kita. Cuba sebut apa yang kita nak dalam hidup kita. Bahagia. Tapi bahagia itu subjektif. Bahagia puas dengan puas sebelah tak sama. Setuju tak? Bahagia puas dengan bahagia tak sama. Kita kupas nanti bahagia macam mana. Apa yang betul-betul kita mahukan. Ya insyaAllah. Mari kita tahu dan cari solusi apa yang di depan. InsyaAllah. Okey, dan ini saya suka teknik PKS. Siapa suka teknik PKS ni, nak tahu tak? Teknik PKS ni saya dapat daripada kelas Tadabbur Quran. Dia ambil daripada ayat surah Ibrahim tadi. Teknik PKS ni apa? Teknik PKS ni bermula dengan nombor 1, sabar. Senang tak nak sabar? Susah. Lagi-lagi sekarang ada satu kes yang tengah trending. Apa kes sekarang ni? Siapa tahu? Yang apa, sondol Oh, sondol. Kalaulah kita terjadi kat kita, nauzubillah misalnya, boleh sabar tak? Tak sabar. Tapi macam mana nak tenang kalau tak sabar? Ya? Memang mahu mengamuk kan?
Tapi siapa tengok cerita Mada 3, Abang Jamil tu? Bukan salah kita, ini salah Abang Jamil. Jadi kita kena jaga kita punya perempuan, sabar, jaga kita punya apa? Kita punya prestige. Tak payah gaduh-gaduh. Okey, sabar. Tapi tak sabar tak senang kan? Setuju dengan saya? Macam mana nak sabar? Semua ada pen, ada kertas? Ada. Kalau tak ada phone kan, boleh tulis dekat phone. Dia bermula dengan syukur. Sebenarnya apa yang terjadi semua Allah bagi cerita dalam hidup kita kan? Syukurkan sahaja kan? Siapa yang pernah melalui kehidupan yang agak sukar sebelum ni? Ada tak? Ada, mungkin ada. Tapi kita flashback balik. Kalau kita ambil hikmah daripada ujian-ujian kita tu, mesti ada sesuatu yang Allah bagi lebih banyak, yang lebih best. Siapa setuju dengan saya? Setuju kan puan? Contohnya kita nak periksa SPM. Siapa rasa nak ambil SPM? Angkat tangan. Susah tak nak belajar? Tapi lepas tu, kalau kita belajar elok-elok, nanti dapat keputusan yang okey kan? Jadi syukurkan setiap apa yang kita buat, semuanya ada hikmah. Semua yang terjadi ada hikmah. Jadi apa-apa kita nak sabar, mulakan dengan syukur. Macam nak syukur? Doktor, dia buat saya, dia kontrol laki saya. Macam nak syukur di mana ya? Betul kan? Tapi ini realiti betul kan kat luar. Dan na'udzubillah min zalik, benda ni iskop, banyak benda ni boleh terjadi. Tapi bagaimana kita nak handle, kita tetap dalam keadaan syukur ya? Okey. Dan Allah dah sebut, siapa yang sabar dan siapa yang syukur, something will definitely change. Sesuatu pasti akan berlaku. Berlaku tu apa? Allah dah sebut, jika kita bersyukur Allah tambah nikmat. Pandai itu. Tambah nikmat. Jadi kat sini, kalau kita bersyukur, Allah akan bagi kita apa? Allah akan bagi kita sesuatu yang lebih best. Pokok bina dapat suami yang lagi best sebelum ni. Ataupun ahli itu tiba-tiba bertukar menjadi lelaki yang jadi lebih baik. Kita tak akan tahu apa yang terjadi. Tak boleh nak predict, tak boleh nak tahu future tu kan? Masa depan. Jadi kat sini, jika ada apa-apa terjadi, memang life hidup kita ada macam-macam. Betul kan puan kan? Hidup kita bukan macam ni sahaja kan? Hidup kita macam mana? Macam ni, up and down. Saya pun sama, saya bukan malaikat. Maknanya bila kita bukan malaikat, kita tetap akan diuji selagi kita hidup. Jadi apabila kita nak anything happen kepada kita, ingat balik 3S. Boleh? Apa-apa terjadi kat office ke, kat rumah ke, terjadi kat anak ke, ingat balik 3S. Oh, saya kena sabar. Tapi macam mana nak sabar? Ambil pen dan kertas. Mula tuliskan apa yang kita syukurkan. Boleh? Nanti kita buat sesi ni sekejap Saya habiskan ni. Dan kita bila kita mula tulis, kita akan menjadi lebih lapang dari kita. Satu isu yang terasa sangat hebat dan berat dan besar, tetapi apabila kita syukur, kita tuliskan kesyukuran yang menyebabkan hati kita lebih lapang, jiwa kita lebih lapang. Bila lapang, kita pula dengar kawan kita punya masalah. Oh ya tu, kesian kau kena tak kau syukur dulu ya, kau syukur. Lepas tu kita kena pelempang. Kau ni pandai, laki aku kau yang aku syukur. Bukan mudah. Okey. Dan bukan saya cakap tadi, Quran yang sebut. Dan ini universiti apa? Siapa nampak? Universiti Harvard. Dapatkan dia. Siapa yang sedang keadaan bersyukur, dia akan jadi lebih positif. Sebab hidup kita memang ada macam-macam. Tapi macam mana nak kekal positif? Kita akan lebih positif, kita akan lebih puas dalam hidup. Siapa yang nak hidup lebih puas? Seperti mana dalam surah Al-Fajr kata saya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam syurga tu ikut mana-mana pintu. Tapi macam mana asal syurga? Tenang dan puas. Puas tu apa? Syukur dan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Okay?
improve kesihatan kita akan jadi lebih baik. Sebab kalau kita tak tenang, apa sakit yang akan datang? Itu darah tinggi, nanti nak bersalin, nanti tak adalah kena seizure. Contoh kan, tapi seizure ada macam-macam sebab kenapa seizure itu salah satu saja. Okey, dan juga relationship akan jadi lebih baik, hubungan akan jadi lebih baik. Sebab kita tak ada nak jalan, kita tak geli orang dapat kita baik, kita Alhamdulillah syukur boleh tak nak tumpang, bestnya kita belajar seronok dan kita doakan orang lain. Sama suka. Okay, insyaAllah. Dan bila kita tengok hidup kita selama ni, saya nak tanya, berapa banyak yang Tuhan dah bagi kepada kita? Banyak tak? Cuba tulis sikit. Berapa banyak? Apa yang Tuhan dah bagi kepada kita? Bukti yang Tuhan sudah buat baik selama ni kepada kita. Sebab kadang-kadang kita lupa, alamak, kita terlalu tengok gaji, kita terlalu tengok alamak working hours dan macam-macam kan. Tapi sebenarnya terlalu banyak kan Tuhan bagi. Contohnya, ya? Bahagia. Apa? Kesihatan, ya? Surat, ya? Pasangan hidup. Semua kat sini dijawab habis. Yang lain kat belakang macam mana? Apa lagi Tuhan bagi? Umur panjang, macam-macam kan? Terlalu banyak Tuhan bagi. Jadi ada terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau kita tengok balik nama-nama Asmaul Husna, apa nama Allah yang pertama dan kedua? Ya Rahman. Cuba nyanyi sikit Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Mustawir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Nama pertama kedua apa? Allah yang Maha Pengasih, penyayang, takkanlah Allah nak tinggalkan kita. Nombor 3, apa nama Allah yang Maha? Yang Malik, yang Maha, yang Maha Raja, yang Maha memiliki. Yang Maha memiliki maknanya apa sahaja masalah dan isu kita, siapa yang miliki isu tersebut? Siapa? Allah juga, Allah yang bagi. Jadi macam mana? Kita pulangkanlah balik kepada Allah. Ya Allah, Ya Bari, Ya Wali, Ya Wakil, Ya Allah, Engkau yang bagi saya masalah macam ni kan Ya Allah. Dan aku pulangkanlah balik kepada-Mu. Kau uruskanlah masalahku Ya Allah, ikut kesempurnaanmu dan kesempurnaan dan kecantikanmu Ya Allah. Dan jadikan kami abdi dan khalifahmu yang sejati. Best to best. Bila ada masalah, syukur Alhamdulillah, terima kasih Ya Allah. Ya Allah, saya pulang balik kepada-Mu Ya Allah. Saya pulangkan balik suamiku pada-Mu Ya Allah. Keuruskanlah suamiku ini Ya Allah, untuk kesempurnaan-Mu. Dan jadikanlah kami abdi dan khalifah-Mu yang sejati. Best ke best? Tak ada apa ni kepala. Lepaskan semua kepada sebab kita akan jadi seorang yang sentiasa tenang dan bersyukur. Alhamdulillah. Dan kita akan tetap maintain remaja muka kita. Itu yang suka kan? Siapa suka? Okey, Masya Allah kan? Okey. Jadi apabila kita anything happen kepada kita, kita kena sayang diri kita dulu kan? Orang lain buat kita, suami kita buat kita, orang lain kata kita sakit hati. Kita yang sampai tak boleh makan, kita yang sampai tak boleh tidur, kita yang sampai sakit. Sedangkan siapa yang buat kita? Orang lain kan? Dia yang patut tak boleh tidur. Kenapa kita? Betul tak? Jadi make sure sahabat-sahabat semua jangan disebabkan orang lain menyebabkan influence hidup kita jadi tak best. Love your, sayang diri kita sebab Tuhan dah bagi kita semua kan. Tuhan bagi kita tangan, betul? Tuhan bagi kita mata, kaki, jadi kita tanya balik diri kita, apa yang kita dah gunakan dengan semua yang Tuhan bagi kepada kita. Jadi jom kita buat sesi alam masa, boleh? Okey, boleh? Boleh tak tulis? Ada pen kertas kan? Tuliskan kenapa kita sayang diri kita.
Dia tulis. Saya bagi masa. Alice tulis 3 ke 5. Tulislah sampai dekat depan kertas, tak apa. Tulis dekat dekat okay, nampak tulis? Mana tak tulis? Dah tak tulis pun boleh. Okey, yang belakang tulis ya. Siapa yang ada rasa susah nak menulis? Ada ke? Ada ke rasa susah nak tulis? Ada yang susah? Cuba angkat tangan. Yang susahnya nak tulis doktor je ke? Ataupun semua dapat tulis? Siapa dapat 3 angkat tangan? 3 pun tanya. Jadi sebenarnya berapa tulis ni? Ha? Okey, sekarang saya nak tanya berapa kita tuliskan. 1, ada 1? 2, angkat tangan 2 3, lebih 5. Okey, siapa yang ada yang tak tulis ke? Atau siapa yang susah nak tulis? Cuba jujur dengan saya, angkat tangan. Adakah cuba angkat tangan tinggi-tinggi siapa yang rasa susah nak tulis? Angkat tangan tinggi-tinggi jujur. Ada. Okey, baik. Apabila kita rasa kita susah nak tulis Y dalam prosa, sebab tu sometimes ada tak rasa kita stuck ke depan, susah. Sebab kita tak nampak apa kekuatan kat kita, kita tak nampak apa yang kita ada. Dia buatkan kita rasa macam alamak, banyaknya isu, banyaknya, dan kita akan sometimes kalau kita salah fikir, kita akan menyebabkan kita salahkan semua. Salah kerajaan lah, tak pandai naikkan harga bawang. Betul tak? Kita akan salahkan semua. Dan bila kita mula menyalahkan, hidup kita best tak? Dan sebenarnya sebab tu kita kena sayang diri kita. Bila kita sayang diri kita, jaga pemikiran kita supaya tidak fikir negatif, jaga perasaan kita supaya tak rasa negatif, jaga tingkah laku kita. Sebab kenapa? Bila kita jaga semua, siapa setuju dengan saya, tubuh badan kita adalah tanggungjawab. Siapa yang bagi? Siapa bagi pinjam? Pinjaman kan? Dan kita nak pulangkan balik, betul? Bila kita dijemput ilahi, kita nak pulangkan dalam keadaan yang baik. Tak ke kita pulangkan keadaan kita dengan hati yang penuh buris, penuh fikaman dan sebagainya. Tak nak. Itu menunjukkan kita tak cukup tenang. Memang hidup memang ada macam-macam. Semua akan diuji, kan? Tapi kat sini kita tengok, first adalah kita sayang diri kita. Kenapa kita sayang diri kita? Sebab Allah sayang kita. Allah dah bagi kita pelbagai macam-macam dah. Tapi bagaimana kita nak jaga diri kita? Bila kita jaga diri kita, baru kita boleh jaga orang lah. Boleh, barulah kita boleh jaga suami, jaga anak-anak. Kalau tak, nanti kita akan asyik rasa rasa macam penatnya aku, asyik aku, pasal aku lagi. Sebab dia kena mula dengan rasa sayang diri kita. Saya nak tanya, berapa lama kita dah tak pergi urut badan kita? Bila last kita urut badan? Tak pernah. Bila last kita pergi facial muka? Bila last apa lagi? Okay, apa-apalah. Bila last kita reward diri kita? Hadiahkan diri kita sesuatu. Kita asyik hadiah orang lain saja kan? Sampai lupa diri kita. Perempuan yang macam tu tuan, dia selalu fikir orang lain. Fikirkan suami, betul kan? Fikirkan anak dan saja lupa diri dia. Sedangkan dia lebih berharga. Gitu. Jadi kita nak rasa kasih sayang Tuhan. Dan sekali boleh kita nak ikut saya ke? Boleh? Sekejap kan? Ada masa sikit lagi. Boleh ke saya nak semua duduk macam pengantin, letak tepi barang-barang kumpul.
Okey, kita fokus ya, boleh? Okey, tarik nafas. Duduk macam pengantin, macam mana pengantin? Siapa yang belum kahwin tak apa, videokan saja. Yang dah kahwin, record saja. Oh, belum ya? Okey, belum lagi sekali. Okey, duduk macam pengantin boleh? Okey, saya nak semua duduk tangan di atas tarik nafas, tahan, lepaskan. Pandainya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan saya nak semua fokus saya. Saya tahu belakang bising semua, tapi jadikan sebelah belakang tu macam bunyi yang sangat harmoni. Boleh? Macam bunyi di tepi burung, di tepi laut gitu ya. Rasakan sangat nyaman, boleh? Selesa. Dan boleh tarik nafas. Dan bila nak boleh tutup mata, sebelum tu boleh buat pegang badan. Dan boleh buat macam ni. Tepuk-tepuk bahu sendiri ya, bukan bahu kawan saya. Dia pula bahu kawan dia kan. Okey, tepuk perlahan-lahan. Dan saya nak semua untuk tutup mata. Tutup mata, ya, fokus dengan suara saya sahaja. Bayangkan kita di tepi laut yang tenang dengan bunyi-bunyi lautan yang sangat menenangkan. Okey, tarik nafas dan fokus ya. Okey, fokus. Kalau kita bising, kita mengganggu kawan kita yang lain sedang fokus. Okey, tarik nafas, tahan dan lepaskan. Tutup mata dan rasakan yang sangat tenang. Rasa sangat selamat. Dan saya akan kira 10. Semakin saya kiraan sehingga ke 1, semakin kita tenang. Boleh? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya nak semua untuk fikirkan satu keadaan di mana kita rasa sangat faham. Sila fokus, siapa yang buat dia. Boleh dapatkan fikirkan satu keadaan yang kita rasa sangat faham, sangat best. Kita nampak keadaan itu di depan mata. Misalkan di mana kita berada. Sambil itu tarik nafas, tahan dan lepaskan. Di mana kita ketika itu? Siapa yang bersama dengan kita? Apa yang kita nampak? Apa yang kita dengar ya ketika itu? Katakan, tarik nafas, tahan, dan lepas. Apa yang kita dengar dan apa yang kita sedang pegang? Bagaimana perasaan? Sambil itu boleh tepuk lepas. Fokus dan besarkan bayangan kita. Di mana kita? Semakin lama, semakin kita masuk ke dalam memori tersebut. Ringgis, tahan, lepaskan. Dan boleh bukakan mata perlahan. Siapa yang buat dia dapat ya. Siapa yang main-main gelap tak dapat, sayanglah. Sebab sisi ni saya buat kat luar sebenarnya
sangat best. Cuma sekarang ni kita tak ada audio dan sebagainya, tak apa. Tapi siapa yang buat ni? Siapa yang dapat? Dia buat, dapat, memang sangat best sebab dia akan menyebabkan dia rasa lagi sayang diri dia sendiri dan kita rasa sangat menghargai apa yang dia ada. Dan apa yang kita nak syukurkan adalah kita syukurkan masa lalu kita syukurkan. Walaupun kadang-kadang kita rasa masa lalu kita tak best kan, tapi sebenarnya setiap apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya ada di sebab Tuhan sayang kita. Syukurkan keadaan sekarang. Tengok kawan-kawan kita, syukurkan, Masya Allah, pegang pipi kawan kita. Syukur tak ada kawan-kawan macam ni. Dan syukurkan atas apa yang ada kat masa hadapan. Okey? Okey. Dan apa yang patut kita syukurkan? Kita patut syukurkan kesihatan. Syukur tak ada kaki, ada tangan, sihat, dapat pergi kerja. Syukur tak kita ada pekerjaan. Berapa ramai kat luar sana tak ada kerja. Setuju kan? Syukur tak yang kita ada sikit pun tak apa. Alhamdulillah. Syukurkan ya. Hubungan keluarga, ibu ayah dan sebagainya. Syukur kita ada keinginan. Keinginan tu pun satu benda yang kita patut syukurkan. Siapa yang tak ada keinginan? Ada lampu? Oh, okey. Siapa yang rasa sangat bahagia sekarang? Yeay, bagi tepukan. Bagi hidup. Siapa yang rasa sangat bahagia dan syukur dia hidup lagi hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang rasa syukur dengan atas apa yang dia ada? Ada handphone. Handphone pun syukur Alhamdulillah kan? Ada lagi apa? Pegang spek mata. Syukur ada spek mata. Alhamdulillah. Okay. Dan juga sebagainya. Banyak tak yang kita kena syukurkan? Alhamdulillah. Jadi saya nak nanti bagi assignment. Kita tak ada banyak masa. Boleh ke start malam ini? Nanti saya tanya coach saya. Siapa yang nak bagi feedback pun boleh bagi feedback boleh bagi feedback dekat dalam Telegram saya. Start malam ni kita tuliskan channel kesyukuran. Boleh? Tuliskan segala yang kita syukurkan. Tapi sebelum tu boleh ke saya nak semua tulis syukurkan apa yang ada sekarang ni. Apa yang kita nak syukurkan. Saya bagi masa 1 minit. Tuliskan. Syukur dapat masuk dalam program ni. Syukur tak? Ini kan saya boleh sebut ini adalah majlis ilmu. Apabila majlis ilmu kita masuk mengikut surah An-Nisa ayat 100. Siapa yang masuk majlis ilmu adalah dikatakan berhijrah. Hijrah Allah sebut dalam ayat tersebut. Allah akan lapangkan dada, lapangkan rezeki. Siapa suka? Suka kan? Oh, semua sibuk tulis kesyukuran ni. Okey? Okey, dan jadi problematik ini dia lah yang saya cakap problematik. Problematik yang saya cakap adalah kena bersyukur. Sebab cuba buat selama sebulan, tak pun seminggu. Tengok apa kisahnya dalam hidup kita. Tak perlu nak ubah orang lain, tapi kita ubah diri kita dulu dengan bersyukur. InsyaAllah dia akan ada impact ya? Dan hidup kita memang ada macam-macam. Umpama roh, sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas lagi, bawah lagi. Jadi apa yang kita kena buat adalah enjoy sahaja, nikmati. Sebab apabila kita lalui segala kepedihan, kepayahan dalam hidup kita, semuanya akan berlalu. Dan akhir yang tinggal adalah kasih sayang Tuhan, kasih sayang Tuhan kan? Okey, saya nak tunjuk gambar ni. Selalu dunia ni Allah cipta macam ni kan. Siapa yang pergi sungai cantik, tepi laut yang cantik, cantik kan gambar ni. Tapi banyak kita tengok macam ni, gaduh sana sini, dengki dan sebagainya kan. Jadi kita tak mau macam ni, kita nak tenang-tenang. Jadi kita nak hargai kita. Siapa nampak kat sini? Oh, dia kena masuk office kan? Oh, dia kena masuk office. Okey, kita habiskan lah. Habiskan. Jadi kita nak rasai, rapikan saja apa yang ada. Okey? Jadi itulah dia. Nikmati hidup kita. Sebab kadang-kadang kalau kita banyak komplain dan sebagainya, doa takut doa dalam hati kita yang makbul. Sebab ingat ya, Allah yang Sami yang sentiasa maha mendengar walaupun dalam lirikan hati kita. Jadi itulah dia. Apa-apa pun kita kena lakukan bersyukur.
Siapa nak buat assignment 30 hari menulis delegation planning? Ada tak? Ya, buat. Silakan. Siapa yang buat, insyaAllah saya yakin dan percaya hidup yang tak lupa, lebih bahagia dan membahagiakan. Jadi akan tengok hidup ni cukup dan Allah akan bagi nikmat yang tak cukup sebelum ni, insyaAllah. Jadi saya sudah pukul 12. Saya serahkan balik praktis 30 hari ya. Assignment praktis 30 hari. Dan siapa nak buku percuma? Ada tak nak e-book percuma? Okey, boleh bagi feedback, boleh scan. Boleh ambil phone dan scan. Dan kita akan bagi e-book percuma masuk dekat dalam email. Ada email tak? Ada kan? Nak buka TikTok tu kena ada email kan? Okey. Kita akan bagi ibu percuma terus ibu percuma macam tips transformasi diri kita. Dan siapa yang nak masuk, nak update, kalau siapa yang nak update 30 hari lepas ni, nak update, nak tahu info-info dan sebagainya, boleh masuk Telegram saya. Bolehlah scan sekarang, masuk dalam Telegram. Boleh ambil. Ya. Telegram saya Dr. Azura Official. Kita bagi masa, boleh ambil scan dan terus masuk. Jadi siapa yang buat assignment 30 hari, nanti boleh bagi feedback kat dalam sana. Cakap, doktor saya dah buat 30 hari dan beritahu saya apa kesannya. Puan, nanti beritahu saya apa kesannya. InsyaAllah, mesti lepas di muka lebih shining gitu. InsyaAllah, amin. Okey, jadi dah habis, sesi saya pun dah habis, genap pukul 12 tengah hari. Jadi saya sarankan kepada semua sahaja yang ada percaya, apabila kita mula bersyukur dengan apa yang kita ada, walaupun sekecil-kecil pun kan, Masya Allah, Subhanallah, hidup kita akan lebih bahagia, membahagiakan, dan moga-moga dengan syukur kita Allah masukkan kita ke dalam syukurnya yang tertinggi, insyaAllah. Okey, jadi saya serahkan balik kepada Coach Sani ya, dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya kawal tadi, kita ada 3 hadiah untuk siapa yang dapat jawab. Jadi saya silakan doktor untuk soalan yang paling mudah. 3 orang yang bertuah nanti datang lepas, dapat raya, dapat kenderaan. Okey, siapa yang fokus tadi? Okey, saya ada 3 soalan. 1, soalan yang pertama, siapa cepat dia dapat? Universiti apa yang kata emosi positif tadi? Angkat tangan. Seorang je, siapa ke depan dulu? Siapa ke depan dulu? Ada siapa tak? Universiti apa? Apa? Bukan Universiti Melayu? Bukan. Okey, terima kasih. Tanya puan apa? Oh, dapat peta dia. Wow. Kita ada 2 lagi. Ada 2 lagi, sampai tak lagi ada 2 kat kanan. Dan siap dapat belum raya lagi. Soalan yang kedua, siapa boleh beritahu saya apakah maksud 3S tadi? Yes, silakan cepat. Memang tadi dia tak hajak. Okey, apa dia 3S tadi? Okey, bagi tepukan. Okay, kita akan dapat orang yang terakhir. Kali ini siapa yang angkat tangan dulu? Kalau ke depan tu, orang depan akan sampai dulu. Apa angkat tangan dulu, saya nampak, saya akan panggil. Ya, saya tanya yang panggil Okey, soalan yang yang paling tadi, saya sebut dengan tajuk. Apa tajuknya tadi, Cik tadi? Berubah diri kan? Bermula dengan ya, sila ke depan. Otak Aci depan je, apa kesian ni. Lagi kena video depan ya. Okey. Okey,
Okey, terima kasih. Saya serahkan kepada Sultan. Terima kasih Dr. Duran. Jadi tuan-tuan inilah dia punya Telegram, dia punya FB, dia punya malam saya ada bagi tahu, besok kita ada program. Ialah besok ialah program Dr. Azmawati. Patutnya Dr. Azmawati pada pukul 12. Tapi Dr. Azmawati dia tak datang sebab TV panggil dia untuk tajuk Lift dan Anis pun. Jadi besok kita ada program. 21 bulan kita tak ada program. Jadi tuan-tuan minggu depan dah kita shift kan? Minggu depan kita ada satu debat dengan jadi sebagai penutup juga lagi satu minggu depan kita nak serahkan sumbangan yang tuan-tuan dah beri sepanjang tahun lepas adalah tabung hijau yang kita dah buka, tabung hijau yang di dinding surau dan sebagainya, kita dapat collect sebanyak 3,000. Satu kita akan pergi ke rumah anak yatim di Panting, satu lagi di Pam. Yang Pam tu akan datang pada program untuk jadi sebelum tutup saya jemput pembantu Dr. Azura untuk memberikan ide pada kita. Silakan. Baik. Dan akhir sekali saya jemput Dr. Azura. Terima kasih kepada tuan-tuan. Minta kita semua untuk media diskusi hingga kita berjumpa program besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.